Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah bagi memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini. Sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafa'kan setinggi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah yang menciptakan tiap-tiap yang di langit dan yang di bumi, sebaik-baik wali dan juga penolong kepada orang-orang yang beriman. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW yang telah mengajarkan kepada kita akan hakikat kehidupan ini. Ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Salawat dan salam juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat tabi'in yang telah menyambung ataupun menunjukkan contoh tauladan terbaiknya kepada kita. Mudah-mudahan kita juga di kalangan orang-orang yang berusaha menyambung mata rantai perjuangan Nabi SAW, menyuruh manusia kepada kebaikan dan juga mencegah akan tiap-tiap kemungkaran. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan JK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah tuan mati Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah malam ni kita sambung lagi tuan ni, berkaitan dengan iblis tuan ni. Cuma malam ni saya tukar sikit kitab kita tuan ni, kita pakai buku Talbis Iblis, dan juga isi kandungannya lebih kurang tuan ni macam kitab yang sebelum ini. Cumanya ini dia lebih tuan ni fokus kepada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan insyaAllah tuan ni malam ni saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan satu tajuk yang sangat besar, yang ini disebut muslihat iblis terhadap para penguasa. Siapa dia para penguasa? Orang yang Allah Ta'ala berikan tangannya itu akan kekuasaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran itu, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu raja kepada segala raja. Allah Ta'ala itu yang berkuasa memberikan kekuasaan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Dia yang boleh memuliakan dan juga Allah Ta'ala boleh menghinakan. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, maka tiap-tiap daripada kita ini seperti mana disebutkan tidak akan pernah terlepas daripada godaan dan juga tipu dayanya. Jadi insya-Allah malam ni kita baca sedikit tajuk berkaitan dengan muslihat iblis terhadap para penguasa. Sebenarnya iblis memperdayakan para penguasa dari pelbagai sisi. Kami sebutkan sebahagian di antaranya yang penting-penting. Yang pertamanya, iblis membisikkan kepada mereka bahawa Allah mencintai mereka. Andaikan Allah tidak mencintai, tentunya dia tidak akan melantik mereka menjadi penguasa dan menjadikan mereka sebagai wakilnya di tengah-tengah hamba-Nya. Kalaupun mereka itu benar-benar wakil Allah, mesti mereka menerapkan hukum-hukumnya dan mencari keredaannya. Pada saat itulah mereka merupakan orang yang dicintai Allah kerana taat kepadanya.
Baik tuan-tuan, yang pertamanya tuan-tuan disebutkan di sini, syaitan membisikkan ataupun meniupkan bahawasanya mereka-mereka yang dilantik sebagai penguasa ini hakikatnya dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kasihnya Allah kepada mereka. Jadi perkara ini dibisikkan oleh syaitan untuk menutup keburukan-keburukan yang mereka telah lakukan. Kan hari ni ada orang kata, alah aku tak sembahyang pun elok je hidup macam biasa. Sajad pun balik cakap, aku pergi Mekah elok tak kena apa-apa pun. Kalau betul aku ni salah, kenapa aku tak kena apa-apa dekat Mekah? Contoh tuan ni. Macam kalau ada artis bukan Malaysia lah tuan ni, yang kecoh sekejap tu artis luar negara tuan ni. Keceluparan mulutnya dengan selamba je sebut tuan ni. Aku ni dah, kalau bahasa kita mula sebut tuan ni, dia tak beria sangat nak masuk syurga kata dia. Kalau masuk neraka pun nanti banyak kawan dia kata. Boleh jumpa artis-artis lama tu. Sehari bulan dia kata boleh buat konsert dalam neraka. Tuan ni. Punya biadab tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan ni, syaitan membisikkan hal tersebut kononnya kita ini dikasihi oleh Allah Ta'ala, sebab tu Allah Ta'ala lantik kita jadi penguasa. Walaupun kita tidak menerapkan hukum-hukumnya, maka ini perkara yang harus kita fahami dengan sebaiknya. Allah memberikan semua orang nikmat. Orang kafir dapat nikmat, orang muslim, mukmin pun dapat nikmat. Tapi perbezaannya sangat besar. Pemurahnya Allah Ta'ala, yang kafir ke, yang jahat, yang baik, Allah bagi. Tapi pengasih dan sayangnya Allah hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja. Ni kita kena faham tuan ni. Jadi syaitan bisik begitulah tuan ni. Jadi tidak jarang kekuasaan dan kerajaan diberikan kepada orang yang justru dibencinya. Dia juga menghamparkan dunia kepada orang yang sebenarnya tidak dilihatnya, lalu membuatnya berkuasa terhadap orang-orang soleh kerana berkuasa. Para raja dan itu membunuh orang-orang yang soleh dan wali-wali Allah, sehingga apa yang dilimpahkan Allah kepada mereka merupakan dosa bagi mereka dan bukan merupakan anugerah sebagai mereka. Yang demikian inilah yang bukan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan ni, kita akan melihat bahawasanya ada orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kekuasaan kepadanya, dia gunakan kuasanya itu untuk melakukan kezaliman. Maka ini kita lihat Fir'aun. Kalau hari ini kita lihat adik-beradik Fir'aun juga, orang yang menggunakan kuasanya untuk apa? Mencegah akan kebaikan dan membiarkan kemaksiatan. Kan sifat bagi munafik itu apa? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Perkara yang baik cegah, perkara yang mungkar dibiarkan. Para ulama ditahan, dibunuh. Kan baru-baru ni kecoh di Indonesia ni. Habib apa nama? Habib Rizik. Razak Rizik. Habib Rizik ni. Seorang hamba Allah yang soleh ni, disayangi oleh jutaan umat Islam di Indonesia. Baru-baru ni kan kecoh sebentar tadi, 6 orang pengawal dia itu mati ditembak. Padahal tak bawa senjata pun, tak buat dosa apa pun, jaga ulama je. Bukannya dia jaga bank dan sebagainya. Dan ulama ni bukannya ajak orang berperang pun, bukan ajak orang angkat senjata, ajak manusia supaya mengesahkan Allah Ta'ala, ajak manusia kembali kepada Al-Quran. Tapi di sana ada orang-orang yang Allah berikan kepadanya kekuasaan, tapi dia gunakan untuk perkara yang salah. Dan tuan-tuan mati Allah, apa yang mereka lakukan itu bukan suatu nikmat sebenarnya. Allah sedang memberikan mereka sesuatu, dan suatu hari nanti akan Allah Ta'ala balas setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabum muhin, kata Allah. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan.
Pemberian Allah Ta'ala kepada mereka itu hanya untuk mana tuan-tuan? Supaya mereka merasakan konon lazatnya dunia ini. Ambillah seambilnya, buatlah sesuka hatimu, tanpa berpandang lagi kepada Al-Quran. Tapi ingat, di hadapan kamu akan ada azab yang menghinakan, yang sedang menanti mereka. Jadi tuan-tuan ni, kan ada orang tanya, Ustaz, orang jahat macam tu macam mana lah? Kenapa tak Allah Ta'ala matikan aja dia? Kenapa Allah Ta'ala matikan ulama, tak matikan orang-orang jahatnya, panjang betul pula umurnya? Ni. Maka ni disebut dengan pemberian Allah Ta'ala. Kalau dalam bahasa fiqh sebab apa? Istidraj. Allah berikan kelebihan kepada mereka, tetapi kelebihan itu tidak mendekatkan mereka dengan Allah Ta'ala sedikit pun, melainkan bertambah jauh tuan-tuan ni. Kalau macam kita hari ni, dulu saya pesan lah tuan-tuan ni, kalau sebelum ni gaji kita 1,000 tuan-tuan ni, sembahyang cukup tepat waktu tuan-tuan ni, tiba-tiba Allah Ta'ala naik 3,000, jadi lambat pula tuan-tuan ni. Sebelum ni sawit harga setan 300.5, oh cepat pergi masjid dia. Hari ni dah berapa tuan-tuan ni? 600 lebih tuan-tuan ni setan. Contoh tuan-tuan ni 600 lebih, haram tak nampak kat masjid tuan-tuan ni. Tu baru bagi sikit tu. Kalau bagi 2 juta kat tangan, macam mana keadaan kita? Jadi ada orang yang Allah berikan dia nikmat, tapi dia makin jauh. Kalau ada hak orang dulu tuan ni, waktu tak berapa nak senang pun dah jauh dengan masjid. Agak-agak waktu dia kaya, makin dekat ke makin jauh dengan masjid. Maka tu nikmat yang besar itu akan Allah Ta'ala cabut, digantikan dengan nikmat yang kecil dan sedikit sangat. Baik, dan yang keduanya tuan-tuan ni, tadi yang pertama tuan-tuan ni, bisikan syaitan seolah-olah mereka itu dilantik kerana Allah Ta'ala sayang kepada mereka. Dah, siapa pun tuan-tuan ni yang ada diberikan oleh Allah Ta'ala padanya kuasa, tapi digunakan atas jalan yang jahat, maka itu bukan suatu nikmat. Itu bukan suatu bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, bukan. Tapi kalau kita hari ni dengan jawatan tadi tu, kita makin dekat dengan Allah, kita bawa rakyat ini dekat dengan Allah Ta'ala, yang haram ditahan daripada berjalan. Kemakmuran semakin meluas di kalangan rakyat, maka itu suatu nikmat. Nikmat yang besar itu bukan kuasa tadi tu, tapi nikmat yang besar itu kebaikan yang dilempahkan kepada orang lain dengan sebab kuasa yang kita pegang. Itu yang ulama sebut apa? Kita bukan orang yang gila kuasa, tapi kita nak ambil kuasa daripada orang gila yang kerjanya memenuhkan perut dia. Kan orang gila ni, kalau kita fikir-fikir ni lebih gila daripada orang gila. Orang kalau yang gunakan kuasa ni sampai menindas rakyat ni, dia lebih gila pada orang gila. Kita tengok orang gila kalau makan sepinggannya, dia tak balun pinggan orang lain. Tapi kalau orang yang ada kuasa, dia punya gila bukan pinggan dia je, pinggan orang miskin pun dia sapu sekali tuan, ke dia saja. Ni na'udzubillah min zalik. Jadi siapa-siapalah di kalangan kita ni, Allah berikan kita kepada kekuasaan kepada kita, maka itu bukan suatu tashrif, tapi suatu taklif. Bukan kemuliaan, tapi itu satu tanggungjawab yang sangat besar. Baik, yang keduanya, iblis berkata kepada mereka. Mereka ni siapa? Penguasa tadi, orang yang diberi oleh Allah Ta'ala tangannya itu kuasa. Kekuasaan itu memerlukan kemasyhuran. Kerana itu mereka pun bersikap takbur, tidak mahu mencari ilmu, duduk bersama para ulama, mengambalkan pendapat para ulama dan agama. Sebagaimana yang sudah diketahui, tabiat itu mencuri dari orang-orang yang berdekatan. Jika para penguasa yang lebih mementingkan keduniaan ini bergaul dengan orang-orang yang tidak mengetahui syarak, maka tabiat akan mencuri dari orang-orang jahil itu dengan segala sifat yang dimiliki. Tidak mahu melihat apa pun yang menghalanginya, tidak mahu mendengar apa yang mengherdiknya, dan ini semua merupakan penyebab dari segala kehancuran. Tadi syaitan sebut yang kedua pun tadi, bila kita dah ada kuasa, dia suruh kita jadi orang yang masyhur. Kalau bahasa kita hari ni apa tadi? Terkenal, popular. Tadi manusia ni bila dia nak masyhur, nak popular, apa yang dia nak dilihat sempurna.
Dia nak dilihat lebih pada orang lain. Dia tak boleh rasa dia kurang daripada orang lain. Kebaikannya ditonjolkan, keburukannya didiamkan. Soalnya gitulah tuan ni. Dia nak orang lihat dia sempurna, jangan lihat dia buruk dan sebagainya lah tuan ni. Jadi tuan-tuan, bila orang kejar populariti ni, tu yang disebut dengan apa? Penyakit riak mudah masuk. Riak, takbur, sum'ah, payah tu. Dia nak duduk dengan ulama, susah dia. Sebab ulama selalu ajar tentang ikhlas. Hak syaitan bisik lain. Jadi orang-orang yang ada kuasa ni nak kejar populariti ni, bila tak dekat dengan ulama, dia dekat dengan siapa? Kalau tak dekat dengan orang soleh, dia akan dekat dengan siapa? Dengan ular dalam semak lah pula tuan ni. Yang poyo macam ulama tu. Tu yang terbalik tu tuan. Dia minta fatwa pada orang yang tak sepatutnya beri fatwa. Akhirnya dia akan menjadi orang-orang yang mana apa? Matlamat itu perkara utama, cara nombor 2. Yang penting dapat. Dia halalkan semua cara. Sebab itu kalau sebut penguasa-penguasa ni tuan-tuan, kita tak boleh lepas daripada perkataan politik ataupun panggil siasah, tak boleh. Cuma di sana ada orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai panduan siasahnya. Dipanggil politik Islam, siasah Islamiyah. Ada. Tapi di sana juga ada orang-orang yang menjadikan apa dia? Syaitan sebagai rujukan dia. Sebab tu ada orang yang nak mengekalkan kuasa punya pasal, kalau bunuhlah. Kalau perlu aibkan orang tu, aibkan. Kalau perlu buat fitnah, buat fitnah. Kalau perlu menipu, menipu. Istilahnya gitu tuan. Jadi tuan-tuan, kita harus faham syaitan bisik ni. Syaitan bisik, kau kena masyhur, kau kena dilihat sempurna. Macam orang buat video tuan, orang buat video. Orang buat video, realiti dengan betul-betul punya tak sama. Saya hari ni tengah belajar buat video tuan ni. Mula berkenalan dengan aplikasi benda tahan tuan ni. Yang ada jerawat boleh buang jerawat tuan. Muka gelap boleh adjust bagi putih sikit. Muka tak apa nak bercahaya boleh adjust bagi ada bercahaya sikit. Orang tengok video kita tu, ya Allah, alimnya orang ni, bercahaya muka dia dalam video lah. Keluar video haram tuan ni. Ini tuan-tuan ni topengan, perkara biasa. Tapi ni tadi, penguasa yang dikuasai oleh iblis, dia sudah lupa redha Allah Ta'ala. Dia sudah lupa tentang keikhlasan. Yang dia nak kejar masyhur. Bila sebut masyhur ini tuan-tuan ni, dia nakkan penghormatan. Agak-agak tuan-tuan lah, hari ni kalau ada orang datang masjid naik BMW dengan seorang lagi naik Honda Cup, mana yang orang pandang lebih tinggi daripada antara kedua tadi tu? Hari naik kepeh berhenti pun motor Honda Cup, Honda 50. Siap dia sangkut lagi parang kat sebelah tu. Tahu dah ni tukang kebun ni. Satu lagi parking tu dia BMW keluaran terbaru punya tuan ni. Tak pernah tengok ni. Tayar saya 19. Dahsyat. Tayar kalau tayar 19 ni orang kaya ni. Keluar-keluar kereta pula pun baju dia tu dia Haramain. Cantik punya baju. Kopiah atas kepala RM600 punya kopiah. Tuan-tuan, kita akan melihat mana satu. Lepas tu hari ni ada orang kampung, dia tengok YB dia pakai serban, jubah je, nampak macam tak boleh nak merentah je. Satu lagi pakai baju kot. Wah, ini boleh ni. Baju jadi penilaiannya. Tapi syaitan bisik ni, kemasyhuran. Jadi bila nakkan kekayaan itu, jadi apa dia tuan? Tu yang lepas dapat ke abu, lepas abu. Kontrak tu bertukar-tukar je. Lepas abu, lepas abu, Ahmad bin Abu pula tu. Anak beranak dia pusing semua. Hak kaya siapa? Sebab dia memang nak kekayaan. Tu yang orang istilah apa? Misai belum kerah dah jadi jutawan. Boy, niaga apa dia ni.
Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ni semua bisik iblis kepada orang yang di tangannya ada kuasa. Hari ini orang tak ada kuasa, cakap orang lain gini. Esok kuasa dapat kat tangan dia. Hari ni cakap kat orang, alah kau ni zakat tak nak bayar, dia kata. Weh, banyak zakat aku, 2 juta ni zakat aku, takkan nak bayar, dia kata. Kita kena ni bayar zakat wajib. Belum kena kat dia punya zakat pun RM25. Tiba-tiba kena kat dia zakat 2 juta. Uish, banyak sangat ni. Ni harus hati-hati, bahaya. Jadi kita nak mengingatkan, yang dah ada kuasa ingat, yang belum ada kuasa ingat. Esok kalau Allah Ta'ala bagi, jangan tinggal ulama. Dalam kehidupan kita jangan tinggal orang soleh. Minta nasihat itu jangan minta nasihat dengan orang yang salah. Pergi ulama dulu minta nasihat. Faham situ tuan-tuan ni? Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini harus kita fahami. Jadi syaitan membawa kita, tuan ni. Bila orang jauh dengan ulama ni tuan-tuan, ditegur pun payah. Ditegur pun dia tak mahu dengar lah. Dia rasa dia betul. Engkau siapa? Engkau tak sama level dengan aku. Ayat dia ni. Tak sama level tu. Kau bukan tes aku lah nak bercakap. Ni harus hati-hati. Sebab tu ada istilah sebut, masa tengah nak belum pilihan raya, rakyat berkuasa. Lepas pilihan raya, aku berkuasa, rakyat tak ada kuasa. Ni penyakit juga ni. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kemasyhuran kita cari, confirm lah kita akan jadi orang yang sibuk mencari harta, sibuk nak cantikkan diri kita. Dan akhirnya bila orang tegur kita, seolah-olah orang tu sedang menghinakan kita. Kita akan rasa orang yang menegur kita tu menghinakan kita, padahal tak begitu. Bahkan orang mukmin ni, sesama mukmin kan dianjurkan untuk saling nasihat, menasihati. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kan ayat Quran sebut tu. Peringatan itu suatu perkara yang sangat bermanfaat. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala kan, itu hal kedua yang dibisikkan oleh syaitan. Mengekalkan kuasa, cari kemasyhuran. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiganya, dan bab berkaitan masyhur ni jugalah tuan-tuan ya, kita banyakkanlah baca sejarah-sejarah khalifah-khalifah Islam sebelum daripada kita tuan-tuan ya. Khalifah yang baiklah tuan-tuan ya. Kalau yang zalim tu baca sebagai pengajaran cukuplah tuan-tuan ya. Yang baik-baik kita lihat tuan-tuan, bagaimana mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiganya tuan-tuan ya, iblis membuat para penguasa itu selalu merasa takut terhadap musuh. Memerintahkan agar mereka mengukuhkan pertahanan, agar apa yang ada di tangan tidak dapat terjarah. Abu Maryam Al-Asadi meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man wallahu Allahu syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, ihtajaballahu azza wa jalla duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi." Barang siapa yang dilantik Allah menjadi waliul amri dari sebahagian urusan orang-orang muslim, lalu dia tidak memenuhi keperluan dan kefakiran mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenuhi keperluan dan kefakirannya. Diriwayatkan Abu Daud, Al-Hakim dan At-Tabrani. Seperti mana kita faham dalam masyarakat kita, orang-orang yang susah tuan-tuan, kita pergi kat mana lah tuan-tuan, negara maju ke negara tak berapa nak maju pun, mesti di sana ada orang-orang yang miskin. Fuqara itu ada, yang kaya ada, yang pertengahan ada, yang miskin itu ada. Bahkan kadang-kadang yang miskin itu lebih ramai daripada yang kaya. Kan kalau hari ini disebutkan perbezaan pendapatan tuan-tuan. Rumah banglo, tiba-tiba sebelah tu rumah macam reban ayam dia. Tu. Bila perbezaan pendapatan ni, jurangnya terlalu jauh antara kaya dan miskin tuan-tuan, yang itu hati-hati. Masalah dalam masyarakat akan lebih membarah. Mahu taknya orang miskin berbulu je tengok orang kaya ni. Amboi. Cawan kopi secawan RM50 punya mahal. Aku nak minum secawan 5 kupang pun berkira-kira ni.
Ni tuan, perbezaan pendapatan itu akan berlaku tuan. Cuma mana yang baik dia pandailah tuan ni macam mana nak supaya imbangkan. Kalau kita kan ada istilah apa hari ni, sejak PKP ni mula orang biasa dengar dah B40, M40, lebih benda tuan ni. Sampai ada pakcik tanya saya, "Ustaz, B40 ni apa dia? Minyak tuti ke?" kata dia. Biasa dengan minyak tuti, minyak 40. Satu minyak tuti dia kata bubuh kat motor apa, 2 lejang. Minyak 40 tu kereta dengan motor Honda EX5 kata dia. Ni apa benda M40, B40 ni? Saya kata, aduh hai. Senang mudah gini lah pakcik. M40 ni tak kaya sangat, tapi tak miskin ni. Kalau B40 ni insya-Allah tu miskin belaka tu. Kalau dia pakai cantik tu berlakon je lah tu. Tuan ni, pendapatannya rendah lah maksudnya tuan ni. Cukup makan je. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang lemah ini, mustad'afin ini, dia mengharapnya kepada siapa tolong dia? Pemimpin tuan-tuan. Pemimpin itulah yang dia pangkah tu, dia mengharapkan orang yang dia pilih tu bela dia. Bela siapa? Bela orang miskin. Bela yang rendah ni, yang makan tak cukup ni. Dia mengharapkan orang-orang yang dipilih ni bela dia lah. Tapi ada orang yang diberikan oleh Allah jawatan kekuatan tadi tu tuan-tuan, yang dia belanya siapa? Yang dia bela dia siapa yang boleh bagi duit dekat aku. Gangster kongsi gelap. Sebulan boleh bayar berapa? 18,000. Okey. Sebab tu dadah mereka sudah tak habis tuan-tuan. Yang ditangkap ikan kecil, ikan besar. Kabel dia besar. Masuk malam ni, esok keluar. Kalau tuan-tuan kata saya bohong ke apa, terpulang kat tuan-tuan, saya dah jumpa sendiri dah. Dia kata, "Hai, baru kena semalam dah lepas dah." Dia kata, "Kita bayar yuran." Haram, tunggu, ada yuran. Tak kisahlah, tapi nak beritahu kat tuan-tuan, kita orang awam tahu kat situ ada kedai nombor ekor haram. Kita orang awam, budak umur 15 tahun tahu kat mana nak beli hari ni nombor ekor online, judi online tuan-tuan. Tahu dia kat mana nak beli. Takkanlah hak yang atas canggih macam-macam ada tak tahu. Bohong menor tuan-tuan. Tuan-tuan nak nafikan terpulang, tapi hakikatnya tu yang berlaku. Masalahnya kat mana? Macam mana orang-orang yang buat jahat macam tu tak boleh ditangkap, tak tahu kat mana salahnya. Hak yang dah masuk lokat SPRM pun boleh terlepas. Punya besar orang tu boleh lepas. Itu hal masing-masing. Tapi nak beritahu ni tuan ni, bila penguasa ini dibisikkan oleh syaitan supaya mana? Takut pada musuh. Supaya apa yang ditakut tadi? Hilang kekuasaannya. Orang yang ada kuasa, yang ditakut hilang kuasa. Yang difikir dalam kepalanya bagaimana untuk mengekalkan kuasa dia. Ini yang dibisikkan oleh syaitan supaya dia hanya bermain dengan hal tersebut. Sedangkan Islam mengingatkan kepada para penguasa untuk membela siapa? Orang-orang yang lemah, mustad'afin ini. Dahlah dia bodoh, kita bodohkan dia lagi. Dahlah dia tak reti, kita tipu dia lagi. Ni tuan ni harus kita hati-hati. Sebab tu saya paling marah kalau orang yang meniaga MLM tu. Dah tahu kawan tu pakcik-pakcik kat kampung, hari ni pun yang skamer telefon tu. Tu tuan ni, paling geram sekali. Kawan tu dah tu je duit pencen dia, pun dia tipu juga. Punya tak ada hati perut tu. Sakit je hati kita tu. Hal lagi tahu hari ni main pakai telefon, pakcik menang ni. Saya baru-baru ni tuan ni, dia menang apa benda saya tak tahulah tuan ni, tapi punya semangat tuan ni. Dia nak masukkan duit dekat mesin ATM tu, yang jenis masuk duit. Kan sekarang ATM tak pergi kaunter dah tuan-tuan, duduk mesin tu je. Tapi pakcik tu dia tak tahu nak masuk je. Nombor akaun dah ada, semua dah ada, tinggal nak masuk. Dia kata pakcik menang hadiah 2,500. Pakcik cuma kena bayar 300 je duit proses, nanti pakcik akan dapat barang 2,500 tu. Ni gambarnya. Dia kata. Kita tengok pakcik tu kesian dah tuan-tuan. Hak menipu tu punya tak ada akal tuan-tuan. Hak yang macam itu pun dia nak tipu juga. Pakcik dalam bank ada berapa? Ada 500. Dalam bank dia cuma ada 500 je, pun nak ditipu juga. Ni. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, orang-orang yang hanya mikir kuasa, nak ngekalkan kuasa, orang miskin ni nombor 2.
Nombor 3. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab, kita lihat perjalanan kehidupannya, malam-malam pusing cari mana orang miskin yang dia terlepas nak bantu. Dan tengok rumah macam nak roboh dah ni cari jalan supaya dapat selesaikan masalah yang berlaku. Tu penguasa tadi. Tapi yang tertipu oleh syaitan, dia hanya sibuk main dengan kuasa. Yang jadi mangsa hak yang bawah ni. Esok kalau naik harga beras, tak apalah kawan tu allowance banyak. Faham tak ni? Orang kerja kerajaan ni allowance dia banyak kan. Saya tahu dulu saya kerja swasta. Masuk kerja kerajaan, belum masuk pun lagi, baru jadi kontrak kerajaan ni. Masuk kontrak kerja kerajaan, tengok ke allowance, masya-Allah banyaknya allowance. Macam nak sama ke gaji aku dulu masa tengah kerja swasta. Itu allowance belum gaji pokok lagi. Allowance banyak dah. Tak apalah kau banyak allowance, naik harga elektrik ke, naik harga air ke, naik harga beras ke, kau steady je. Tu belum lagi tu hak yang rumah pun dibayarkan tu. Allowance rumah. Jadi nama apa? Allowance rumah. Allowance kalau duduk kat bandar ada allowance bandar, allowance luar bandar. Lain pula tuan. Tu belum masuk hospital lagi, orang lain kena bayar tu. Dia pakai apa nama? GL, bubuh surat je, selesai. Tak apalah. Ni yang kerja-kerja hak kampung ni jadi betul bila kita tak fikir ke bawah tu, tu yang Allah Ta'ala sebut tu. Bila kita tak sibukkan mikir bagaimana membantu orang yang susah, Allah Ta'ala dah tolong kita, tak bantu kita. Faham itu tuan ni? Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita doakan agar suatu hari nanti bila Allah berikan kepada kita kekuasaan, kita tak sibuk hanya mikir gitu aja tuan ni. Tapi yang kita fokuskan adalah membantu orang-orang yang fuqara, yang miskin ini, supaya tak terlantar. Jadi tuan-tuan mati Allah, kita sama-sama tuan-tuan ni jeling-jeling tengok jiran sebelah kita. Ni zaman PKP ni tuan-tuan ni, banyak yang kena buang kerja ni. Kilang-kilang pun dah mula makin kecil-kecil kan. Yang jadi pilot pun dulu pilot atas kapal terbang lah ni kat pasar malam ni tuan-tuan. Jual nasi lemak, nasi goreng pakai baju pilot. Tak kisah lah tuan-tuan, yang penting halal. Yang dulu bawa kapal terbang lah ni bawa Grab je, pun dah banyak tu. Yang dulu rumah 2 tingkat dan ni terpaksa menyewa je, tapi nak bayar dah, lelong. Tuan-tuan ni banyak berlaku ni. Kalau Covid ni panjang lagi, ambil setahun lagi tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan ni bila nak habis tuan-tuan ni. Lagi-lagilah dekat sebulan 2 ni kita tengok tuan-tuan ni. Lepas daripada pilihan raya dekat Sabah tu tuan-tuan tengok tu kes Covid tu. Hari ni Selangor lagi dahsyat daripada Sabah tuan-tuan. Sabah dah 200 lebih, 300. Selangor 800, 1000. Kita jangan tengok 800,000 je, kita kena tengok macam mana orang-orang yang dah susah dah kena buang kerja pula, nak cari kerja susah pula. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, maka kita harapkan supaya orang-orang yang diberikan kuasa itu melihat kita kat bawah ni. Mudah-mudahan tuan-tuan kita diberi pertolongan oleh Allah. Baik tuan-tuan, yang keempatnya, mereka melantik orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dari mereka yang tidak mempunyai ilmu dan tidak kuat. Lalu dengan mudah dia menguasai mereka untuk menzalimi manusia, memberi mereka gaji dari hasil yang haram, bersikap kasar kepada orang yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu, dan mereka pun menganggap akan terbebas dari hukuman Allah kerana mereka hanya sebagai pembantu penguasa. Sama sekali tidak. Jika seorang sebagai penanggungjawab zakat melantik orang-orang fasik untuk membahagi-bahagikan zakat, maka mereka berkhianat. Maka penanggungjawab zakat itu juga akan dimintai tanggungjawab. Yang keempatnya apa dia tuan-tuan ni? Syaitan akan berusaha tuan-tuan ni menipu kita, memperdaya kita supaya mana? Kita melantik orang-orang yang jahil sebagai kita punya ketua. Tuan-tuan faham maksudnya ni? Orang berilmu tak kita pilih, yang kita pilih orang jahil. Kalau ada sijil pun nipu sijilnya. Itu contoh lah tuan-tuan ni. Bukan Malaysia ni, tempat lain contoh tuan-tuan ni. Orang yang jahil, tak ada ilmu, kita lantik dia jadi ketua. Agak-agaknya macam mana tuan?
Orang tak pandai bawa kereta, kita suruh dia bawa kereta. Macam saya ada kawan ni kata apa, aku ni tak pandai bawa lori kan, tapi dah dia suruh bawa lori, aku bawa juga. Ingat bawa lori sama macam bawa kereta kan. Dia kona main masuk macam tu ke. Tayar depan lepas, tayar belakang tak lepas kan, masuk parit. Dia orang tanya kata, aku bawa lori bertahun-tahun, jalan punya besar macam ni, macam mana kau boleh masuk pula tayar belakang dalam parit ni? Ni berlaku lah tuan-tuan ni kat kampung tu. Budak umur mungkin darjah 6 atau tingkatan 1 macam tu lah tuan-tuan ni. Dia bawa lori sawit tu yang ambil sawit kebun tu, dia bawa lori. Kau pernah bawa lori tak? Tak pernah. Kata kau bawa kenapa? Dan dia suruh bawa. Kawan tu penat, dia kata kau bawa lah pula lori ni. Aku tak pernah bawa lori. Kau bawa je, sama je macam bawa kereta. Balas itu. Dah biar dia terbalik kat situ, orang lain nak lalu tak boleh, orang pun bising marah kat dia. Dah tuan-tuan ni, orang tak ada ilmu bawa lori memang jahanam. Macam kita, orang tak ada ilmu lantik jadi pemimpin kita. Tu yang dia reti perut dia. Tu yang ekonomi tak maju-maju ke depan, makin ke belakang. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Lalu tuan-tuan mati Allah, orang-orang yang ada kuasa ini dia akan bersikap bagaimana? Menzalimi manusia. Confirm dah tuan-tuan. Orang kalau tidak dipandu oleh ilmu, yang duduk belakang ni siapa dia? Syaitan. Syaitan dia tak ada ajaknya kita kepada kebaikan. Itu membohongnya. Yang diajak kepada kita apa? Perempuan, harta, kekayaan. Orang tak ada kuasa, payah sikit. Orang ada kuasa, siapa yang dia nak, tinggal sebut je. Contoh bahasanya gitulah tuan-tuan ni. Nak sorok, boleh sorok, jangan risau. Kita cover line baik punya. Ni bahasa-bahasa dia. Menzalimi manusia kerana mana? Jahilnya dia. Tuan ni. Kalau orang yang ada ilmu pun kadang-kadang terbabas tuan ni. Tak ada ilmu, apatah lagi dah tuan-tuan ni. Tuan-tuan yang keduanya tuan-tuan mati Allah, dia akan bersikap kasar seperti kepada orang-orang yang tidak sepatutnya tuan-tuan ni. Yang disebut kat sini tuan ni, orang yang du'afa ini, orang miskin, fakir tuan-tuan ni, tidak sepatutnya dikasari lah tuan-tuan ni. Patutnya dibantu dengan sebaik-baiknya. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila orang yang jahat, dia akan melantik pembantu-pembantu dia daripada orang yang baik ke yang jahat juga. Kan ada istilah kan, aku kena cari yang sebulu dengan aku. Kalau dia minum arak, pembantu dia cari yang sembahyang cukup ke yang minum arak juga. Orang-orang yang tak sekepala dengan dia, dia akan apa? Cantas. Kalau bahasa kita hari ni, dia letak ke tempat lain, pindah-pindah tukar. Yang duduk dengan dia tu biar sekepala dengan dia je. Kalau aku makan rasuah, bawah pun kena makan juga. Kau jangan tak makan. Contoh tuan ni. Kebiasaannya begitu tuan. Jadi tuan-tuan mati Allah, maka perbuatan itu adalah pengkhianatan terhadap jawatan ataupun tanggungjawabnya yang telah dipikulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas bahunya. Ini perkara biasalah tuan-tuan ni. Jarang sebab itu tuan-tuan ni. Kita ni orang baik kena kawan juga dengan orang jahat, supaya jahatnya itu hilang. Kan hari ni ada orang dia baca hadis tapi tak pakai cikgu, pakai faham dia je. Ustaz, kita jangan kawan dengan orang jahat, nanti kita jadi jahat. Biar orang jahat tu kita tinggal. Nabi ajar pada kita, kalau kawan dengan orang jual minyak wangi, kita akan dapat minyak wangi dia. Kalau kawan dengan tukang besi, setiap hari bulan berlubang baju kita kena besi. Betul tuan, hadis tu tak salah. Dalam bab memilih kawan, kita kena cari kawan yang baik. Tapi bukanlah bermaksud kita meninggalkan dakwah. Faham dakwah tuan ni? Menyuruh manusia pada kebaikan, mencegah perkara yang mungkar. Kita nak pilih kawan juga tuan ni. Tapi yang paling baik kita berdakwah dengan semua kawan-kawan kita. Yang jahat biar dia berkawan dengan kita ni, yang baik ni mudah-mudahan dia tinggal jahat dia. Jahat kawan dengan jahat, mau jadi baik tak tuan-tuan? Agak-agak lah tuan ni. Jahat kawan dengan jahat, jahat kuasa dua tuan-tuan. Tapi kalau jahat kawan dengan baik, dia ada kemungkinan yang baik jadi jahat ataupun yang jahat jadi baik. Kalau yang baik itu betul-betul baik, insya-Allah tuan-tuan ni,
Yang jahat berubah jadi baik. Tapi kalau yang baik itu gambar je baik, luaran je nampak baik, dalam jahat juga, tak lama dia pun jadi jahat. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka itu selinganlah tuan-tuan ya. Maksudnya kalau kita semua tuan-tuan ya, berkawan dengan orang jahil, kita ni ada ilmu ni, dengan orang jahil pun kita kawan juga, dengan tujuan supaya si jahil ni tadi juga bertambah ilmunya. Agak-agak tuan-tuan ni berkurang tak orang yang jahil? Berkurang lah tuan-tuan. Orang yang berilmu berkawan dengan orang jahil, insya-Allah orang yang jahil tadi akan berkurang. Tapi kalau orang yang berilmu kawannya dengan orang berilmu je, orang jahil semua ditinggal, lantak engkau lah. Engkau ni jenis ahli neraka, baca Quran pun tak pandai, tak nak aku kawan dengan kau. Contoh tuan ni. Kalau dah jahil tu ditinggalkan, agak-agak yang jahil makin berkurang ke bertambah? Makin bertambah tuan-tuan. Hari ini kita, negara kita ni politiknya kita ambil demokrasi. Siapa banyak dia akan jadi ketua. Kalau dah jahil yang banyak, yang berilmu sikit, agak-agak orang jahil yang dilantik siapa tuan? Ulama. Memang tak lah. Tu geng-geng yang suka main TikTok tu, terjoget-joget tu, agak-agak dia nak lantik siapa jadi ketua dia? Ustazah ke, ustaz ke, geng dia juga. Kalau aku lantik ustaz ni kan, tiba-tiba diharamkan TikTok, habislah aku tak nak ber-TikTok lah. Jadi ni saya bagi tamsilan mudah begitulah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang duduk kat rumah, kita ajak main datang masjid tuan-tuan ni. Kalau payah sangat nak pergi masjid, tuan-tuan yang masjid ni lah pergi rumah dia pula. Gitulah tuan-tuan ni. Kawan-kawan yang tak semayang tu kita ajak pergi masjid, payah kita pergilah dekat dia, campurlah dengan dia. Jangan cerita pasal semayang pun tak apa, cerita pasal lain dulu pun tak apa, bina hubungan. Dakwah tu kan begitu tuan-tuan ni, pelan-pelan, jangan kelang kabut tuan-tuan ni. Ni kita baru bismillah semua dah lari dah. Aduh, payah sungguhlah tuan-tuan ni. Lagi hari ni kalau anak muda sebut usrah je, payah sungguh. Malam ni nak buat usrah, haram, tinggal 2 je. Macam mana ni? Kita tukarlah. Usrah ni nampak berat sangat ni, kita tukar buat doa selamat. Mungkin nampak ringan sikit dah tuan ni. Doa selamat pun tak boleh panjang-panjang tuan-tuan. Fatihah, baca ayat kursi, 3 kul. Lepas tu doa selamat terus. Dia orang pun okey, yang ni okey. Doa selamat dia tak panjang sangat. Tak apa dah tuan-tuan. Mulakan, dekatkan diri kita dengan orang-orang jahil tu. Jangan ditinggal. Ni saya pesankan diri saya dan kita semua, sama-sama tuan-tuan. Mana yang kita mampu buat tuan-tuan. Yang penting saya berikan tamsilan tadi mudah tuan-tuan. Orang jahil kalau kita tinggalkan, dia akan makin bertambah orang jahil tu. Tapi kalau kita yang berilmu ni, makin dekat dengan orang jahil, insya-Allah yang jahil makin kurang. Islam insya-Allah mudah sikit nak menang tuan. Ni ada orang tanya, Ustaz, kita ni berjuang lama dah Ustaz, tak menang-menang pun. Dah nak menang macam mana? Asyik muka aku je bagi tazkirah. Engkau bila pula? Saya belum sampai seru lah Ustaz. Saya belum biasa lah. Macam-macam malasan ni tuan. Saya kalau duduk kat depan ni Ustaz, berpeluh kata. Dia kata kalau kau duduk depan kat ni jadi berpeluh, lah ni tu kau buka dekat FB tu buat siaran langsung. Tak ada orang tengok pun, duduk dalam bilik seorang-seorang je depan telefon tu, bagi tazkirah tu. Siapa yang dengar-dengar lah, tak dengar lantak lah. Yang penting ada usaha buat. Tak juga buat mengharap kita seorang, letih cuba semua ramai-ramai tuan, cari mana orang jahil. Kalau kena beduk, aku seorang je kena beduk. Kalau ramai-ramai kan ramai-ramai rasa semua kena beduk, baru jadi tuan. Kalau kena fufah pun takkan aku seorang kena. Imam masjid pun kena juga. Jadi jin tu dia bahagi-bahagilah sikit tuan. Ni muka kita seorang je asyik berdepan dengan orang jahat tu. Orang jahat biasalah tuan-tuan, dia sakit hati dengan kita, tak boleh nak tembak kita, apa dia buat ni tuan-tuan? Dia carilah dukun mana-mana, sekali tuan. Rebah kita sekali. Cuba kita ramai-ramai. Si Abu pun pergi berdakwah, kalau ada 10 orang, pening kat dia nak bayar dukun tu. Mana satu yang kau nak ni 10 ribu. Ui, tak jadilah. Gitulah tuan-tuan ni, dibahagi-bahagikan tuan-tuan ni. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita memahami kehidupan ini untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Jangan tinggalkan walau seorang pun, jangan tinggal. Lagi dia jahil, lagi kita pergi dekat dengan dia. Baik tuan ni, yang terakhirnya juga tuan ni untuk malam ni tuan ni, yang kelima ni sebutkan
Iblis memujuk mereka untuk bertindak menurut fikirannya. Maka mereka memberikan bahagian kepada orang yang sebenarnya tidak boleh diberi bahagian. Membunuh orang yang sebenarnya tidak boleh dibunuh. Lalu mereka beranggapan bahawa semua ini untuk pertimbangan politik. Lebih jauh lagi, mereka beranggapan bahawa syarak Islam masih ada yang kurang, sehingga perlu dilengkapkan, kerana itu dapat melengkapinya dengan pendapat kita. Ini dipanggil ahli akal, yang mendahulukan akal daripada dalil. Itu yang dalam Quran siap-siap Allah Ta'ala pesan tu, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh. Kalau kita ni menentukan baik dan buruk itu ikut nafsu kita, pakai rasa-rasa kita je, hancur lebur kat atas langit dan bumi, tuan-tuan. Saya rasa pakaian sopan ni sudah cukup untuk wanita-wanita kat Malaysia ni. Tak payahnya tutup-tutup aurat ni, nampak kuno sangat. Tuan-tuan pernah dengar perkataan ni, tuan-tuan? Tuan-tuan buka lah tu, Sister in Islam, tuan-tuan akan jumpa ni. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia, tuan-tuan ni. Sakit di hati membaca je. Pakaian sopan tu yang utama. Pakaian mulut Islam ni nampak ganas, nampak ekstrim. Pakai tudung labuh, tuan-tuan ni, warna hitam pula, ui, nampak ganas ni, ekstrim. Tapi kalau pakai skirt pendek, baju terjuntai sana terjuntai sini, tuan-tuan ni, buah ciku, buah donat semua nampak habis laka, tuan-tuan ni. Oh, yang ini moden. Yang ini pertengahan jadah kan. Itu lebih teruk daripada binatang, kan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka syaitan akan mengajak mereka supaya mendahulukan akal mereka daripada dalil. Yang diajarnya apa? Mencari keuntungan dunia dibanding keuntungan akhirat. Ini dah. Ini berlaku, tuan-tuan. Tu yang ada lagu sebut apa? Orang yang kulit merah baliklah. Yang tinggal dekat Malaysia ni kulit serupa macam kita juga, hitam manis. Tapi otak dia, otak menjajah, tuan-tuan. Kepala masih pening lagi, tuan-tuan. Ini perkara yang berlaku. Tuan-tuan kalau nak nafikan terpulang, tapi tuan-tuan boleh tengok dengan mata kita sendiri, tuan-tuan. Muka Melayu, wah, cakap Inggeris kira dah nampak bijak lah. Hari ni, tuan-tuan, kawan tu cakap Inggeris je, rasa dia bijak dah. Padahal bodoh kan. Tak erti benda kat, tuan. Cakap pandai cakap Inggeris je, tapi bukan kerti semua benda. Tak ada sebelah sini orang yang semua benda dia tahu, tuan. Tak ada. Hak saya pun banyak benda tak tahu. Kalau saya ngaji sekolah dulu, pakai tali tape tu nak buat line. Kan kalau kat surau ada line, tuan ni. Kalau macam ni ada line ni. Ni nak buat pakai selotip. Kita pun bagi kat kawan kita, nah kau buat lah. Tuan-tuan, daripada pagi sampai ke tengah hari nak menyiapkan dua lain pun tak jadi-jadi. Bengkok-bengkok, tak mau lurus. Kali kita pun tengok, aku pun tak kerti juga ni. Jumpa tukang kebun. Tukang kebun saya waktu sekolah swasta tu lah, dia bukannya ngaji Mesir pun, bukan ngaji overseas. Dia kata saya ngaji SPM je, Ustaz. Tu pun tak tahulah berapa yang lulus. Tak nampak macam gagal semua. Dia kata, abang kami ni nak buat lain tak boleh-boleh ni, abang boleh buat tak? Oh, buat lain ni mudah ya. Tuan-tuan, tak sampai 2 jam, tuan-tuan ya, siap daripada depan sampai belakang, lurus je. Kalau pakai timbang air tu lurus betul lah, tuan-tuan ya. Saya pun kata kat kawan kita, kau ngaji sampai overseas kata, haram buat lain pun tak pandai. Bodoh juga rupanya. Kena gitu je, tuan-tuan. Tak semua orang pandai, tuan-tuan. Ada benda dia tahu, ada benda yang kita tak tahu. Cuma ada setengah-setengah orang dia belagak macam semua benda dia pandai. Tak payah cakap besar lah, tuan-tuan ya. Kadang-kadang naik kereta besar ni, saya pernah jumpa orang naik kereta besar, tayar dia bocor, tuan-tuan. Dia duduk dekat tengah panas tu. Saya tanya, masalah apa? Tayar bocor. Dah tayar bocor, tukarlah tayar tu. Kalau berdiri tepi kereta tu, tukar ke tayar tu? Dia kata cari sepana ni tak sama dengan skru dia, tak boleh masuk. Dia tuan kereta, dia tak tahu skru yang betul tu macam mana. Kita yang tak ada kena-mengena dengan kereta dia tu, pusing cari. Dah dia ada dia punya nut dia ni, soket dia ada, pusing cari.
Dia ada soket dia. Sebab dia punya kepala dia lain sikit tuan. Kereta mahal ni dia tak macam kereta biasa punya nut tu. Dia lain. Kalau tak ada soket tu memang haram lah, tak boleh buka tuan. Dia ada segi dia lain sikit. Pusing tuan. Cari tak ada. Tapi nak buka. Saya pun tak boleh buka kereta. Dia ada nut dia tu. Tiba-tiba tuan dia, yang ini ke? Dia keluar dari poket dia tuan. Saya ingat ni apa? Benda besi apa tak tahu. Rupanya tu lah nak kena sambung depan kepala tu. Baru boleh masuk kat skru tepi tu. Tapi dia tak tahu tuan. Bodoh juga tuan. Kereta kita besar pun belum tentu kita cerdik pada orang lain. Tu nak ceritanya tuan. Tuan bayang kalau manusia jadikan akal dia itu untuk buat keputusan apa-apa tanpa ada panduannya, rosak. Lagi-lagi kalau dia pemimpin. Pemimpin ni kalau buat keputusan yang akan merasai akibat ataupun yang akan menerima impak daripada keputusan tu, dia seorang ke rakyat bawah dia semua rasa? Sebab tu pemimpin kalau buat keputusan tak ada buku rujukan dia, main pakai rasa-rasa je, yang akan rosak siapa? Dia ke kita? Saya tersalah lah hak kita kat bawah ni. Kurang asam sungguh. Selamba je dia cakap saya minta maaf pakai minta maaf gitu je. Yang kita kat bawah ni dah macam nak mati lah. Yang buat salah keputusan dia. Kita jadi orang gila kat bawah ni, dia punya keputusan. Yang dia buat muka tak malu je. Kita yang nanggung ni. Baik itu tuan-tuan, syaitan ngajak supaya pemimpin itu buat keputusan dia akal dia. Tapi kalau orang yang berpandukan kepada syarak, dia akan fikir apa dia? Maslahat umum daripada peribadi tuan. Macam hari ni orang duk bantai majlis fatwa kata, ini Menteri Agama ni dah terikut sangat ni dengan teori-teori konspirasi ni. Ini semua mengikut petunjuk. Macam-macam lah keluar tuan-tuan ni. Padahal mufti tu nak keluarkan fatwa tu tuan-tuan, dia bukan pakai akal dia je, tapi ada kaedahnya. Ini orang buat keluar hadis, tidak boleh berubat dengan yang haram. Tengok mufti pun tak boleh baca ke hadis ni. Dia. Tuan-tuan, kita baca hadis dengan nak isbat hukum daripada hadis, tak sama disiplinnya. Jangan kita baca, kita kasi tahu semua je. Hak dia mufti baca, dia nak keluar satu-satu pendapat tu, dia ada disiplin dia. Kalau dah memang tak ada dah, yang itu je yang ada, dia pun ambil langkah darurat. Nak darurat apa ustaz? Yang mati baru 1%, bukannya banyak pun. Saya kena gitu tuan-tuan. Dia kata apa? Yang mati bukan ramai, 1% je. 1% tu berapa? Tu payah cakap dengan orang bodoh. Dia ingat 1% tu sikit. Memanglah kalau 1% daripada RM1 sikit tuan-tuan. 1% daripada 10,000, daripada 100,000. Ramai tu. Islam ni jangankan 10,000, 10 nyawa, 1 nyawa pun dia jaga. Jadi bila pemimpin tu nak keluar, dia ada buku panduannya. Itu yang keluar fatwa tu. Kita kena semayang jarak 1 meter ni. Dia panggil syaduz zara', menutup pintu kerosakan. Cegah terus. Sebelum dia jadi, cegah terus. Kalau dah jadi, kita rawat. Tapi sebelum dia jadi, dicegah. Ada kaedahnya tuan-tuan. Jadi nak faham gitulah tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan kita doa pada Allah Ta'ala supaya biar orang alim itu duduk di tempatnya. Hari ni orang yang pandai berniaga duduk kat tempatnya. Yang ada sawit semua senyum je hari ni. Tak percaya tanya hak tuan-tuan sawit, seronok tak hari ni? Bapak aku ni sawit tuan, tahu ada. Adalah juga yang pening kepala tu. Pening ustaz hari ni kepala. Apa dia ustaz? Hai, saya ustaz sampai malam pun petik sawit. Punya dahsyat dia kata. Kalau dulu tuan-tuan orang buat pondok malam, tunggu kat kebun tu, tunggu durian jatuh tuan-tuan. Hari ni orang duduk pondok sawit tuan. Tak pernah ni buat dia orang ada pondok kebun sawit tu. Tempat sini mungkin tak ada, sini semua baik-baik belaka tuan. Ni belah-belah Sabak Benar, Sungai Besar, Tanjung Karang sana tuan ni. Ada tuan duduk pondok sawit. Dia kata hari ni ustaz, kalau dulu buah gelai kat bawah tu, biarlah dia kata. Hari ni kutip. Jangan tertinggal sikit pun jangan. Seguni tu berharga kata dia. Tuan-tuan
Sebab apa? Orang yang baik letak pada tempatnya. Siapa yang akan dapat rasa? Bila pemimpin itu buat kerja, keputusannya bukan akal semata-mata, tapi ada ilmu dia, yang rasa kebaikan daripada keputusan yang dia buat. Dia seorang ke orang bawah dia, kita rakyat akan dapat rasa seronoknya. Semua dapat. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita doakan mudah-mudahan hak orang Melayu ni disatukan dengan oleh Allah Ta'ala itu atas jalan agamanya, nak buat kebaikan. Tuan-tuan ni, kita ni dah yang majoriti ni tuan-tuan, kalau kita duduk gaduh je sampai bila nak habis tuan. Kita dah tengok dah, kalau orang Melayu ni, khususnya orang Islam ni berpecah, yang akan kuasai kita siapa dia tuan-tuan. Jadi hari ni tuan-tuan ni, kita sama-sama kembali betulkan mana yang salah, insya-Allah tuan-tuan. Akan datang tuan-tuan, jangan terkejut pula. Hari ni orang ada sawit senyum je. Pakcik asyik senyum je ni. Dia kata adalah sikit rezeki. Akan datang tuan-tuan, jangan terkejut pula. Orang yang ada pokok getah senyum pula tuan-tuan. Kalau projek getah latek tu berjaya tuan-tuan, harga dia akan lebih mahal daripada sawit tuan-tuan. Tunggulah tuan-tuan ni. Thailand boleh buat tuan-tuan, kenapa kita Malaysia tak boleh buat? Dah puluh-puluh tahun dah. Sebab orang Malaysia ni bodoh belaka ke tak? Kita tak cuba. Orang Malaysia kalau tunjuk hebat dia tuan-tuan hari ni orang buat kat sawah tuan-tuan pakai drone dah. Kalau pakcik-pakcik drone tu menatang apa tengok. Kalau tempat saya pakcik yang biasa buat sawah pakai mesin zat tuan-tuan dia tengok budak muda buat sawah pakai drone, menung dia. Aku tak tahulah 20 tahun akan datang dia orang ni buat sawah pakai apa? Pakai robot apa agak-agaknya. Tidur je kat rumah, dia set je, jalan robot tu buat kerja. Kalau dulu tuan-tuan kena pikul ni 50 kilo ni masuk kat bendang tu, kan kata gigit ular lah apalah. Hari ni duduk dalam kereta dengan tak panas, pasang aircon, tinggal terbangkan je. Nanti pusing 2 kali 3 kali, siap pindah kebun sebelah pula, jalan lagi. Baik pakcik tu tengok, mana yang beracun ni? Saya lah pakcik beracun. Kau duduk mana? Ni kat warung ni. Duduk warung pesan kopi ais pok sebelah, duduk kat warung ni, tu turun tanah tu. Anak buah, isi. Dah, terbang jalan. Nanti nak pergi lagi isi, berhenti sebelah ni, bubuh lagi, terbang jalan lagi. Pakcik tu menung, dia kata. Dia kata 10 tahun 20 tahun lagi aku tak tahulah macam mana budak-budak ni buat sawah, kata. Dia kata jangan terkejut tuan-tuan, esok entah-entah tuan-tuan, dekat sawah tu ada tingkat-tingkat tuan-tuan. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tuan-tuan jangan terkejut. Jepun boleh buat tuan-tuan, dekat atas rumah apartmen dia tanam sawah padi. Kita kalau boleh buat gitu tuan-tuan, tak payah ada 8 ekar tuan-tuan. Tuan-tuan ada 3 ekar, tapi kalau ada 6 tingkat tu berapa hasilnya tu? Macam itu belum lagi teknologi baru tuan-tuan tengok, dia tanam padi tu dekat kolam air tu, tanam padi. Dia nak tuai tu, dia tarik je. Dia macam teknik hidroponik tuan-tuan. Dia tarik je lalu. Tak payah pakai tanah pening-pening tu. Sungai punya panjang tu, dia potong blok. Kau ambil ni kau punya, ni kau punya. Tak bergaduh dah nak cari tanah tuan-tuan. Jangan terkejut, teknologi tu boleh masuk tuan-tuan. Jadi ini perkara yang kita doakan mudah-mudahan. Kalau di atas kita penguasa tu orang yang ada ilmu, insya-Allah kita rakyat akan dapat rasa nikmat kehidupan kita. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti dulu di situlah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita jauhkan diri kita daripada kemaksiatan, tambahkan ilmu kita, berusaha berdakwah. Mudah-mudahan Allah Taala datangkan keberkatannya kepada kita. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbanallahu